satu berita yang sukar dipercayai baru sahaja tiba dari New York. 150 buah pawagam di seluruh Amerika Syarikat telah ditawan oleh sebuah filem dari Malaysia. Ini bukan filem blockbuster Hollywood, bukan juga filem yang penuh dengan letupan. Ia adalah sebuah filem sejarah epik Malaysia. Namun, rakyat Amerika sedang menangis teresak-esak. Rating penonton mencecah 97%, tiket di Australia habis dijual, di Taiwan habis dijual, malah ia kini ditayangkan sehingga ke United Kingdom. Selama 25 tahun, ada satu tanggapan yang sebati dalam industri perfilman. Film sejarah Malaysia tidak akan laku di luar negara. Ramai yang menggelengkan kepala, mengatakan tembok genre ini terlalu tebal untuk ditembusi. Kini, tembok itu telah hancur berkecai. Sebuah film dengan budget RM10 juta sedang mengaut keuntungan RM100 juta dari seluruh dunia. Apakah sebenarnya kuasa yang ada pada film ini? Kisah yang meremang bulu roma tentang bagaimana sebuah film epik Malaysia membuatkan dunia mengalirkan air mata akan didedahkan sekarang. Saudara-saudari, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di tengah-tengah kota New York, di pawagam AMC Times Square, waktu petang pada hari bekerja. Biasanya pada waktu sebegini keadaan agak lengang, bukan? Tempat duduk selalunya separuh kosong. Tetapi, dewan tayangan dengan 250 tempat duduk ini hampir penuh. Di layar perak, bukanlah film blockbuster Hollywood, bukan Marvel, bukan juga DC. Yang ditayangkan adalah sebuah film sejarah epik Malaysia. Kisah dari zaman Kesultanan Melayu lama. Tiada babak pahlawan gagah perkasa berbaju zirah dan menghunus keris. Adakah babak letupan besar? Tiada. Babak pertempuran? Juga tiada. Wira adikuasa? Semestinya tidak ada. Tiada sepatah perkataan Inggris pun dituturkan. Dari awal hingga akhir, penonton perlu membaca sari kata. Namun, film seperti inilah yang berjaya memenuhi Dewan 250 kerusi di tengah-tengah New York. Tetapi, apa yang lebih mengejutkan berlaku selepas itu? Film tamat. Kredit akhir mula ditayangkan. Tiada siapa yang bangun. 1 minit, 2 menit, 3 menit. Suasana di dalam pawagam senyap tetapi bukan senyap yang kedengaran bunyi esakan dari segenap sudut. Sepasang kekasih berpegangan tangan tanpa berkata apa-apa. Seseorang menutup mukanya dengan kedua-dua belah tangan sambil menunduk. Lebih separuh daripada penonton di dalam dewan itu adalah warga asing yang langsung tidak tahu tentang sejarah Malaysia. Mereka tidak tahu apa itu zaman kesultanan. Mereka tidak tahu siapa itu Sultan Anum. Ini kali pertama mereka mendengar kisah seorang sultan yang menaiki takhta pada usia 12 tahun sebelum digulingkan. Namun, orang-orang inilah yang kini sedang menangis teresak-esak. Ini bukan cerita dari satu pawagam sahaja. Di laman web rating film terbesar di Amerika, rating penonton mencecah 97%. Maksudnya, jika 100 orang menonton, 97 daripadanya akan mengesyorkan film ini. Jumlah pawagam yang menayangkannya juga meningkat secara mendadak. Ia bermula di 5 buah bandar. Dalam masa 2 minggu, ia berkembang ke 22 bandar. Sebulan kemudian, 50 bandar. Kini ia telah melepasi 150 buah bandar. Bukan sahaja di Amerika, Australia, tiket habis dijual. Taiwan, tiket habis dijual. Ia kini ditayangkan sehingga ke United Kingdom. Sebuah film sejarah Malaysia tanpa letupan telah menawan 150 pawagam di Amerika. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Mereka ini tidak tahu apa itu Kesultanan Melayu, tidak kenal siapa itu Sultan Anum, tetapi mereka menangis. Apakah sebenarnya kuasa yang ada pada film ini? Hari ini, saya akan menghuraikan kisah ini dengan cara yang mudah dan menarik. Untuk memahami betapa hebatnya kejayaan film ini di luar negara, Anda perlu melihat tembok yang dihadapinya terlebih dahulu. Anda ingat tahun 2022? Pada tahun itu, tiada satu pun film Malaysia yang berjaya mencapai kutipan pecah panggung yang luar biasa. Tiada satu pun. Bukan itu sahaja. Tahukah Anda film nomor 1 di Carta Box Office Malaysia pada tahun itu? Sebuah film animasi dari Jepun. Film kita sendiri gagal menjadi juara di pawagam negara kita. Jumlah kutipan keseluruhan pawagam jatuh lebih 12% berbanding tahun sebelumnya. Orang ramai mula berkata, orang dah tak pergi panggung, Netflix dah cukup. Syarikat-syarikat pelaburan mula menutup dompet mereka. Untuk menghasilkan sebuah film, ia menelan belanja berjuta-juta ringgit. Sumber dana semakin menghilang. Seluruh industri perfilman Malaysia berada dalam krisis, dan dalam krisis itu, ada satu genre yang dianggap paling tidak akan berjaya, film sejarah. Selama lebih 25 tahun,
Ada satu kata-kata yang dianggap sebagai mantra dalam industri perfilman global. Film sejarah Malaysia tidak akan laku di luar negara. Alasannya mudah, konteks sejarahnya terlalu spesifik. Untuk menerangkan kepada seorang warga Amerika tentang perebutan takhta di zaman Kesultanan Melayu, ia mungkin mengambil masa sejam. Selepas mendengar penjelasan itu pun, mereka mungkin masih akan bertanya, jadi, kenapa ia menyedihkan? Ada yang berkata, film seperti Parasite berjaya, Squid Game juga berjaya, tetapi itu semua kerana ia adalah drama moden. Isu seperti apartemen, hutang, dan perjuangan untuk hidup adalah sesuatu yang difahami oleh orang dari mana-mana negara. Tetapi film sejarah berbeza. Perkataan seperti istana, panglima, buang negeri, santapan diraja perlu dijelaskan satu persatu. Ringkasnya, ia ibarat menyediakan hidangan istana dengan bahan-bahan paling mahal di zaman, di mana semua orang memesan makanan melalui aplikasi penghantaran, dan kemudian berkata, hidangan ini hanya boleh dinikmati di restoran kami. Jadi, ada 3 lapisan tembok yang perlu ditembusi. Pertama, industri pawagam sedang nazak. Kedua, film sejarah tidak menguntungkan. Ketiga, film sejarah Malaysia mustahil diterima di peringkat antarabangsa. Berhadapan dengan 3 tembok ini, cubaan untuk menembusi pasaran luar negara dengan sebuah film sejarah Malaysia adalah satu cabaran yang gila. Hampir semua orang dalam industri menggelengkan kepala. Tetapi saudara-saudari, kini tembok itu sedang runtuh. Bagaimana ia runtuh? Mari kita lihat sendiri suasana di Amerika Utara. Pada 13 Februari tahun ini, film Raja dan Panglima ditayangkan buat kali pertama di Amerika Utara. Ia bermula di 5 buah bandar sahaja, New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, dan Toronto. Syarikat pengedar sendiri tidak menaruh harapan yang tinggi. Ini kan film sejarah Malaysia, mungkin hanya komuniti rakyat Malaysia di sana yang akan datang menonton, itu sahaja jangkaan mereka. Tetapi selepas 2 minggu, sesuatu yang aneh mula berlaku. 5 bandar menjadi 22, 22 menjadi 50. Tiba-tiba, ia melepasi 150 bandar. Pertumbuhannya tidak berhenti setiap minggu. Pihak pengedar sendiri tidak menjangkakannya. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Mari kita masuk ke dalam pawagam. Di pawagam AMC New York, seorang lelaki diperhatikan. Lelaki ini datang untuk menonton film yang sama buat kali keempat. Ya, kali keempat. Seseorang bertanya kepadanya, adakah Anda tahu tentang sejarah Malaysia? Tidak, langsung tidak tahu. Tapi ini kali keempat Anda menonton. Lelaki itu mengangkat bahu dan berkata, sejarah tu tak penting pun. Seorang lelaki yang langsung tidak tahu sejarah Malaysia menonton film yang sama sebanyak 4 kali. Alasannya hanya satu, sejarah tu tak penting pun. Di pawagam yang sama, seorang wanita Kaukasia berusia 50-an sedang berjalan keluar. Matanya kemerahan, babak di mana budak lelaki itu ditinggalkan sendirian. Saya teringat anak perempuan saya. Itu sahaja, dia menonton kisah seorang raja di zaman Kesultanan Melayu. Tetapi yang terlintas di fikirannya adalah anak perempuannya sendiri. Bukan sejarah yang bertindak balas, tetapi hati. Di sebelahnya, sepasang suami istri berusia 70-an berjalan perlahan. Si suami memegang erat tangan istrinya. Apabila ditanya bagaimana perasaan mereka, si suami menjawab ringkas, saya juga pernah melalui zaman seperti itu. Mendengar kata-kata itu, si istri menoleh. Kedua-duanya diam membisu. Mari kita ke Houston, Texas. Pawagam ini tidak mempunyai banyak tempat duduk. Pada hari itu, hanya ada 10 orang penonton, tetapi salah seorang daripada mereka meninggalkan ulasan ini. Hanya ada 10 orang, tetapi pawagam kecil itu terasa seperti sebuah dunia yang maha luas. Sama ada di pawagam penuh dengan 250 kerusi atau di pawagam kecil dengan 10 kerusi, perkara yang sama sedang berlaku. Suara-suara ini mula membanjiri laman web rating film terbesar di Amerika. Biar saya bacakan beberapa ulasan. Jangan takut dengan sari kata, sangat disyorkan. Persahabatan sejati yang melangkaui darjat dan usia. Saya tidak dapat menahan air mata. Satu lembaran sejarah Malaysia yang lama terdiam akhirnya mula bersuara. Film yang tidak akan dilupakan. Selepas menonton film ini, saya mula mencari maklumat tentang sejarah Sultan Anum. Saya terkejut apabila mengetahui baginda adalah cucu kepada seorang sultan yang agung. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah Malaysia mula mengkaji sejarah sejurus selepas film tamat. Tetapi ini bukan hanya berlaku di Amerika. Mari kita seberang lautan ke Australia. Film ini ditayangkan pada 19 Februari. Ia bermula di Sydney dan Melbourne, tetapi sambutannya luar biasa. Tayangannya diperluaskan ke Perth, Adelaide, Gold Coast,
dan bandar-bandar pinggir lain. Ia mendaki karta box office dan ditayangkan untuk jangka masa yang panjang. Di sebuah pawagam di Australia, seorang lelaki warga asing berkongsi pengalamannya. Di sebelah saya, sekumpulan nenek dari Malaysia terus menangis selama 10 menit. Walaupun film sudah tamat, kredit akhir sudah habis, dan lampu sudah dipasang, mereka masih tidak dapat bangun. Melihat pemandangan itu sahaja sudah cukup menyentuh hati. Inilah kuasa sebuah film. Lelaki ini bukan menangis kerana film itu. Dia menangis kerana melihat orang lain menangis menonton film itu. Emosi itu berjangkit dari seorang insan kepada insan yang lain. Seorang lagi penonton Australia berkata, "Saya langsung tidak tahu sejarah Malaysia, tetapi saya rasa mahu memeluk raja muda itu." Sekarang kita ke Taiwan. Laporan media tempatan menyatakan bahawa seluruh pawagam di Taipei menangis. Seorang penonton Taiwan meninggalkan ulasan ini, walaupun tidak tahu sejarah Malaysia. Melihat renungan matanya sahaja sudah cukup membuatkan hati saya hancur. Penonton di sebelah saya juga tidak henti-henti mengesat air mata dengan sapu tangan. Pastikan Anda bawa sapu tangan. Bagaimana sebuah film sejarah Malaysia boleh menjadi begitu teliti dan menyedihkan? Film terbaik yang saya tonton tahun ini. Sekumpulan 3 rakan di Taiwan pergi menonton tanpa mengetahui pengakhirannya. Di babak terakhir, ketiga-tiga mereka terkejut dan menangis tersesak-sesak. Kami bertiga menangis sehingga sukar untuk bernafas. Dari New York ke Sydney ke Taipei, orang-orang dengan bahasa yang berbeza dan sejarah yang berbeza mengalirkan air mata yang sama di hadapan filele yang sama. Di sini, saya ingin kongsikan satu kisah yang meremang bulu roma. Di Malaysia, film-film yang mencapai kutipan pecah panggung tertinggi sering mempunyai perkataan raja atau panglima dalam tajuknya. Nampaknya, penonton Malaysia sangat tertarik dengan 2 perkataan ini. Di Jepun, seorang penonton wanita menulis, "Bermula dari klimaks, ia adalah lautan air mata. Walaupun sudah tamat, saya tidak dapat keluar dari emosi itu." Hebatnya orang Malaysia, walaupun sudah tahu ceritanya, mereka tetap memberikan pujian melambung. Di Indonesia, permintaan untuk menayangkan film ini membuak-buak. Sebuah drama Malaysia yang pernah ditayangkan di sana, Sumpah Laksamana, sangat populer suatu ketika dahulu. Drama itu berlatar belakangkan zaman Sultan Anum. Jadi penonton di Indonesia sudah tahu siapa Sultan Anum. Apabila mereka mendapat tahu kisah baginda difilmkan, jangkaan mereka meletup. Berita kejayaan film ini juga tersebar di negara-negara Arab, dan drama-drama lain lakonan pelakon utamanya turut menjadi populer secara serentak di Netflix. Seorang peminat dari negara yang belum menayangkan film ini menulis, "Satu lagi hari berlalu tanpa dapat menonton Raja dan Panglima. Saya berharap saya tidak mati sebelum sempat menontonnya." Bayangkan, seseorang berharap agar tidak mati semata-mata untuk menonton sebuah film. Di komuniti dalam talian terbesar Amerika, Reddit, keadaan menjadi heboh. Satu hantaran tentang film ini di subreddit Film Malaysia menerima puluhan komen. Antaranya, seorang warga Amerika yang tinggal di Boston menulis, "Saya akan pastikan untuk melawat Pahang tahun ini. Saya mahu melawat makam Sultan Anum dengan mata saya sendiri." Sebulan yang lalu, orang ini mungkin tidak tahu pun di mana letaknya Pahang. Dari New York ke Sydney, dari Taipei ke London, orang-orang yang tidak berbahasa Melayu dan tidak tahu sejarah kita menangis bersama. Ini menimbulkan satu persoalan. Apakah kuasa yang ada pada film ini sehingga ia mampu merentasi sempadan? Seperti yang kita lihat, dari New York, Australia, hingga ke Taiwan, orang ramai menangis. Wanita berusia 50, di New York teringat akan anak perempuannya. Lelaki warga emas 70, teringat zaman mudanya. Pemuda di Australia menangis melihat air mata nenek-nenek. Penonton di Taiwan pilu hanya dengan melihat renungan mata. Adakah sesiapa di antara mereka yang bercakap tentang Sultan Anum? Tiada, mereka semua bercakap tentang diri mereka sendiri. Disinilah letaknya rahsia film ini. Tema sebenar film ini bukanlah sejarah Malaysia. Ia adalah kisah tentang seorang pelindung yang gagal dan seorang anak yang ditinggalkan. Perasaan seorang ibu bapa yang tidak dapat melindungi anaknya. Keinginan seorang dewasa untuk kekal di sisi seorang yang lebih muda hingga ke akhir hayat. Ini adalah emosi yang berfungsi tanpa mengira zaman atau negara. Sama ada di New York, Sydney atau Taipei. Keinginan untuk melindungi seorang anak adalah sama. Tetapi film ini tidak bermula dengan kesedihan. Separuh masa pertamanya kelakar, sangat kelakar. Proses bagaimana watak bernama Panglima Awang berada di sisi Sultan Anum digambarkan dengan ceria dan mesra. Penonton mula membina ikatan emosi dengan kedua-dua watak ini. Mereka mula menyayangi mereka. Tetapi di separuh masa kedua, tragedi melanda.
Ingat warga Amerika yang meninggalkan ulasan dari dalam keretanya di tempat letak kereta tanpa mampu menghidupkan enjin? Dia menulis, sebuah roller coaster emosi, mula-mula kelakar, kemudian sangat kelakar, dan di penghujungnya, saya hancur sepenuhnya. Itulah reka bentuknya. Biar saya berikan satu analogi. Hujan yang turun pada hari yang cerah tanpa payung terasa lebih lebat, bukan? Pengarah sengaja melipat payung emosi penonton sebelum mencurahkan hujan tragedi. Dia membuat penonton ketawa, membina ikatan, dan kemudian menghancurkannya. Itulah sebabnya mereka menangis begitu teruk. Tetapi, ada satu lagi pukulan terakhir. Teks di akhir film. Selepas film tamat, perkataan ini muncul di skrin. Ini adalah berdasarkan kisah benar. Di sini, penonton asing menerima kejutan kedua. Tunggu sekejap, ini betul-betul terjadi. Kisah ini benar-benar berlaku. Pada saat itu, air mata mereka tumpah sekali lagi. Bukan sekali tangisan, tetapi gelombang kedua yang datang. Sebuah blog film di UK menulis, sebuah film yang bermula dengan tawa dan menghancurkan hati Anda pada saat yang tidak dijangka. Ungkapan yang sangat tepat. Ia menghancurkan hati. Sebuah saluran populer yang memperkenalkan budaya Malaysia di peringkat antara bangsa merumuskannya begini, film ini tidak menuntut Anda untuk mengetahui sejarah Malaysia. Ia hanya meminta Anda untuk fokus pada manusia, dan ia membalas fokus itu dengan sempurna. Seorang pelajar Malaysia yang belajar di Australia menulis di media sosial, saya tidak pernah melihat sebuah cerita di mana seorang rakyat biasa mempertaruhkan nyawanya hanya atas dasar kemanusiaan. Orang Malaysia ini hati mereka diperbuat daripada apa sebenarnya. Rumusan keseluruhan pengkritik antarabangsa boleh diringkaskan dalam satu ayat. Sebuah karya yang paling Malaysia dengan subjek yang paling universal tentang kemanusiaan. Ia berjaya kerana apa yang paling Malaysia itu jugalah yang paling bersifat kemanusiaan. Dan emosi ini terbukti melalui angka. Mari kita lihat angka-angkanya. Tahukah Anda berapa ramai penonton film ini? Kira-kira 15,4 juta orang. Ini adalah rekod ketiga tertinggi dalam sejarah perfilman Malaysia. Hanya ada dua film di atasnya. Polis Evo dengan kira-kira 16 juta penonton dan Mat Kilau dengan kira-kira 17 juta penonton. Hanya dua film itu sahaja yang belum diatasi, tetapi ada angka yang lebih menakutkan. Kutipan, kira-kira RM149 juta. Ia telah mengatasi Mat Kilau. Ia telah mengatasi Polis Evo. Ia telah menjadi film dengan kutipan tertinggi dalam sejarah perfilman Malaysia. Jumlah penonton di tempat ketiga, tetapi kutipan di tempat pertama. Satu lagi perkara, tahukah Anda berapa bajet pembikinan film ini? RM10 juta. Titik pulang modalnya adalah 26 juta penonton. Sebuah film yang hanya perlukan 2.6 juta penonton untuk balik modal, tetapi telah ditonton oleh 15.4 juta orang. Ini ibarat sebuah restoran tanpa hiasan dalaman yang cantik, tetapi barisan pelanggannya beratur sejauh 3 blok hanya kerana makanannya sedap. Ia bukan film blockbuster beratus juta ringgit yang syarat dengan kesan khas komputer. Ia mencapai angka ini hanya dengan kekuatan renungan mata pelakon dialog dan penceritaan, bukan sahaja di dalam negara. Mari kita lihat di luar negara. Di Amerika Utara, ia melepasi kutipan $3 juta. Dalam ringgit Malaysia, itu kira-kira RM14 juta. Untuk memberi Anda gambaran, ia telah mengatasi film-film Malaysia lain yang pernah berjaya di Amerika Utara. Ia mengatasi Munafik 2, ia mengatasi Pascal, ia mengatasi Polis Evo. Ia mengatasi The Journey. Ia telah memecahkan semua rekod film Malaysia di Amerika Utara, dan ia melakukannya dengan sebuah film sejarah. Sebuah film bersari kata. Ini kali pertama dalam sejarah perfilman Malaysia. Di Australia, kutipannya sekitar $500,000. Tayangannya diperluaskan ke New Zealand dan UK. Jumlah kutipan seluruh dunia telah melepasi RM100 juta. Sebuah film yang dibuat dengan RM10 juta sedang mengaut keuntungan RM100 juta dari seluruh dunia. Bukan sahaja angka yang hebat. Media di seluruh dunia memberikan pujian melambung. Stesen penyiaran awam Australia menggelarnya puncak baru dalam penceritaan film. Akhbar tertua di Australia memberikannya 5 bintang penuh. Karya agung paling menyayat hati tahun ini. Sebuah lagi stesen penyiaran awam Australia menggambarkannya sebagai persahabatan yang merentasi tembok bahasa. Sebuah media film di UK menulis, pergilah bersama orang yang Anda sayangi dan jangan lupa bawa tisu. Sebuah media khusus film Asia merumuskannya. Pendekatannya yang segar, mencapai kemenangan melalui emosi tanpa bergantung pada skala epik.
Walaupun negara berbeza dan jenis media berbeza, mesej mereka sama, film ini adalah sebuah karya tulen. Tetapi media-media ini sebulat suara menuding kepada dua senjata rahasia, dua orang. Pertama, Zamarul Hisham, seorang pengulas berbahasa Inggris menulis, lakonan ini yang menampung keseluruhan film. Jika lakonan ini gagal, film ini juga akan gagal. Nama Zamarul Hisham adalah nama yang asing di luar negara. Di Malaysia, beliau adalah pelakon yang amat disegani. Tetapi di Amerika, di Australia, hampir tiada siapa yang mengenali namanya. Selepas film ini, semuanya berubah. Harta karun lakonan Malaysia. Media antarabangsa mula menggunakan gelaran ini. Ungkapan media Australia adalah yang paling tepat. Kejujuran dan kedalaman sifat kebapaan. Imejnya yang melindungi budak lelaki itu dari dalam lumpur, menghancurkan hati penonton. Beliau bukan wira, bukan panglima yang menghunus keris, bukan juga ahli strategi yang menyelamatkan negara. Beliau adalah orang biasa yang risau tentang makan minum setiap hari, tetapi memilih untuk tinggal di sisi budak itu karena budak ini tidak boleh dibiarkan sendirian. Sifat biasa itulah yang menghancurkan hati penonton di seluruh dunia. Kedua, Imran Hadi. Media antarabangsa menulis, berevolusi daripada seorang penyanyi kepada pelakon sejati. Keagungan seorang raja dan ketakutan seorang budak lelaki wujud serentak dalam renungan matanya. Ada sesuatu yang dilakukan oleh anak muda ini sebelum penggambaran. Dengar baik-baik. Selama 2 bulan, dia hanya makan sebiji epal sehari. Sebiji epal. Selama 2 bulan, berat badannya turun sebanyak 15 kilogram. Dia mahu menunjukkan dengan tubuhnya sendiri betapa menderitanya Sultan Anum di tempat buangan. Ia boleh dilakukan dengan solekan. Ada banyak cara, tetapi orang ini memilih untuk mengukir tubuhnya sendiri. Seorang penonton Taiwan menulis, itu bukan solekan. Tulang rusuknya yang kurus, pergelangan tangan yang seakan-akan patah jika disentuh. Disitulah tubuh seorang budak lelaki berusia 17 tahun yang berhadapan dengan kematian. Saat penonton melihat tubuh itu di layar perak, mereka tahu, itu bukan lakonan, itu adalah realiti. Ingat tembok yang mengatakan film sejarah Malaysia tidak akan laku di luar negara. Dua pelakon ini telah menghancurkannya hanya dengan kekuatan lakonan. Tetapi film ini bukan sahaja mengubah angka. Perkara yang sukar dipercayai mula berlaku di dunia nyata. Adakah Anda tahu tentang sebuah tempat bernama Lembah Sunyi di Pahang? Dari Kuala Lumpur, ia mengambil masa beberapa jam dengan kereta. Sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi hutan. Di perkampungan ini, ada satu kawasan yang dipercayai menjadi tempat Sultan Anum dibuang negeri dan dikurung 500 tahun dahulu. Dikelilingi oleh sungai dan tebing curam. Hanya boleh diakses dengan menaiki perahu. Tahukah Anda apa yang sedang berlaku di perkampungan sunyi ini sekarang? Sehingga 21 Mac tahun ini, jumlah pelawat ke Lembah Sunyi dan makam diraja telah melepasi 160.000 orang. Tahun lepas, jumlah pengunjung ke kedua-dua tempat ini untuk setahun penuh adalah 260.000 orang. Dalam masa 2 bulan, ia telah mencapai lebih 60% daripada jumlah keseluruhan tahun lepas. Angka semasa cuti Tahun Baru Cina lebih mengejutkan. Cuti Tahun Baru Cina tahun ini, pengunjung ke Lembah Sunyi adalah sekitar 10.000 orang. Tahun lepas, hanya 644 orang, 16 kali ganda. Tempat yang sama, cuti yang sama, tetapi jumlah pengunjung meningkat 16 kali ganda. Walaupun ia tempat yang hanya boleh diakses dengan perahu, orang ramai terlalu ramai sehingga kemasukan terpaksa dihadkan selepas jam 3 petang. Seorang penulis blog dari luar negara melawat Lembah Sunyi dan menulis, ada satu tulisan yang ditinggalkan oleh Sultan Anum 500 tahun dahulu, burung di dalam sangkar juga bernyanyi menghadap langit. Ini adalah simbol kemenangan dan ketabahan manusia. Lembah Sunyi akan menjadi tempat suci untuk mempelajari erti kemanusiaan, bukan sahaja Pahang yang heboh. Kerajaan negeri lain mula mengambil peluang. Kerajaan negeri Terengganu mula mempromosikan pelancongan dengan menonjolkan mitos tempatan yang berkaitan dengan roh Sultan Anum. Kerajaan negeri Melaka pula mula mempromosikan makam-makam lama pembesar yang ada kaitan dengan zaman itu. Sebuah filem telah mengubah ekonomi sebuah bandar dan membuatkan seluruh negara berlumba-lumba. Pernahkah Anda dengar tentang sesi tangisan berjemaah? Tidak lama selepas filem ini ditayangkan, hantaran seperti ini mula membanjiri internet. Alangkah baiknya jika ada sesi tayangan di mana kita boleh menangis sepuas-puasnya tanpa perlu segan dengan orang sebelah. Saya mahu menangis tersak-esak, tetapi karena ada orang di sebelah, saya terpaksa menahannya dan itu lebih menyeksakan. Suara-suara ini bergabung dan pihak pengedar benar-benar menganjurkannya.
sesi tangisan berjemaah. Konsepnya adalah untuk menonton sambil menangis sepuas hati. Sapu tangan bersulam dengan dialog dari film, Patik ingin melindunginya, diberikan sebagai cendera hati. Ia bermula di 4 buah pawagam di seluruh negara dan sambutannya meletup. Ia diperluaskan ke 10 buah pawagam. Ini kali pertama dalam sejarah perfilman Malaysia, sebuah sesi tayangan diadakan khas untuk menangis. Ingat film Bohemian Rhapsody? Ada sesi sing-along. Film ini pula ada sesi cry-along. Jika Anda menangis sendirian di rumah, ia hanyalah kesedihan. Tetapi jika 500 orang menangis bersama, ia bukan lagi kesedihan, tetapi satu kelegaan. Walau secanggih manapun Netflix, ia tidak akan dapat memberikan pengalaman 500 orang menangis bersama. Dan film ini juga telah meruntuhkan tembok generasi. Penonton muda berusia belasan dan 20-an menontonnya 2, 3, malah lebih 10 kali. Walaupun ia film sejarah, peminat yang menyelami emosi Sultan Anum yang dilakonkan oleh pelakon muda itu menjadi pendorong utama tontonan berulang. Di sisi lain, warga emas berusia 70-an dan 80-an yang biasanya tidak ke pawagam, kini datang untuk menonton film ini. Mereka kata pawagam sedang nazak, bukan? Sebuah film ini telah menarik semua generasi kembali ke pawagam. Ada rahasia di sebalik tontonan berulang. Jika Anda menontonnya semula selepas mengetahui pengakhirannya, separuh masa pertama film akan terasa sama sekali berbeza. Babak yang membuatkan Anda ketawa pada kali pertama akan menjadi babak yang membuatkan Anda menangis pada kali kedua. Gurauan yang dilontarkan oleh Panglima Awang sambil ketawa. Apabila Anda sudah tahu pengakhirannya, Anda akan sedar itu bukan sekadar gurauan. Jadi, walaupun Anda menontonnya berulang kali, setiap kali air mata yang berbeza akan mengalir. Seorang pelajar Malaysia yang belajar di Vancouver, Kanada, berkongsi cerita ini. Sesuatu yang aneh sedang berlaku. Rakan-rakan asing saya yang mula bercerita tentang Sultan Anum kepada saya. Semalam seorang rakan Amerika bertanya kepada saya dengan nada marah, kenapa pembesar itu begitu kejam? Seorang warga Amerika memarahi seorang pelajar Malaysia tentang sejarah Malaysia. Kumpulan belajar sejarah Malaysia dalam talian mula terbentuk di kalangan warga asing. Mereka bermula dengan mencari maklumat tentang Sultan Anum, kemudian beralih kepada seluruh Kesultanan Melayu, dan dari situ mereka mula menonton drama-drama seperti Hang Tuah dan Laksamana Do Re Mi. Di tempat di mana film berakhir, sejarah bermula. Dan satu lagi kisah yang meremang bulu roma. Watak Panglima Awang yang dilakonkan oleh Zamarul Hisham adalah watak sebenar dari 500 tahun dahulu, bukan? Keturunan langsung Panglima Awang yang sebenar telah muncul dalam film ini. Keturunan generasi ke-30. Sebagai pelakon tambahan, di sebelah Zamarul Hisham yang melakonkan watak Panglima Awang, orang yang mempunyai darah Panglima Awang yang sebenar turut berlakon bersama. Fakta ini hanya diketahui selepas film ditayangkan. Ia adalah satu pertemuan takdir yang merentasi 500 tahun. Takdir yang tiada dalam skrip telah berdiri bersama di atas layar perak. Dan film ini kini menyeberang ke Eropa. Terdapat sebuah festival film khusus untuk film Asia di Itali. Film ini telah dijemput secara rasmi ke bahagian pertandingan utama. Ini kali pertama sebuah film sejarah komersial Malaysia berjaya ke peringkat ini. Syarahan khas oleh pengarah juga telah disahkan pada hari pertama pembukaan. Pada masa yang sama, di Pahang, sebuah pesta budaya Sultan Anum akan diadakan. Tahun ini, satu program khas telah ditambah. Sebuah film telah mengubah skala sebuah pesta. Satu film telah mengubah ruang, mengubah pawagam, dan merentasi masa. Pada tahap ini, ia bukan lagi sebuah film, ia adalah satu fenomena. Tetapi, apakah intipati fenomena ini? Hollywood boleh melaburkan berbilion-bilion dolar. Tetapi ada satu perkara yang mereka tidak boleh lakukan. Membuatkan penonton dari negara lain yang langsung tidak tahu sejarah mereka menangis. Film sejarah Malaysia telah berjaya melakukannya. Apakah rahasianya? Kemanusiaan. Panglima Awang bukan seorang wira. Beliau bukan pahlawan handalan, bukan juga penasihat strategik. Beliau adalah seorang ketua kampung biasa yang risau tentang makan minum setiap hari. Ringkasnya, beliau seperti seorang pegawai rendah di pejabat daerah pada zaman sekarang. Ia bukan tentang kesetiaan yang agung untuk berkorban demi negara. Budak lelaki ini tidak boleh dibiarkan sendirian. Hati itu sahaja. Seorang budak lelaki berusia 17 tahun ditinggalkan sendirian di pedalaman dan dia tidak sanggup untuk berpaling dan pergi begitu sahaja. Tiada sebab yang gah, tiada siapa yang menyuruh. Hanya kerana dia seorang manusia dan sebagai seorang manusia, itulah yang sepatutnya dilakukan. Tetapi perasaan ini tidak asing bagi Anda, bukan?
Di antara Anda, pasti ada yang menonton film ini dan tidak dapat bangun dari kerusi pawagam untuk seketika. Mereka yang tetap duduk walaupun kredit akhir sudah habis dan lampu sudah dipasang. Mereka yang matanya tiba-tiba bergenang apabila melihat orang yang tidak dikenali di sebelah turut menangis. Mereka yang keluar dari pintu pawagam tanpa mampu berkata apa-apa. Mereka yang menangis sekali lagi sendirian di dalam kereta dalam perjalanan pulang. Dan mereka yang belum menonton, tetapi hanya dengan menonton video ini, terasa sebak di kerongkong. Tahukah Anda air mata itu datang dari mana? Kerana hati yang membuatkan Panglima Awang kekal di sisi Sultan Anum hingga ke akhir hayat, ada juga di dalam diri Anda. Keinginan untuk melindungi orang yang kita sayangi. Keinginan untuk melakukan perkara yang betul. Keinginan untuk kekal di sisi, walaupun tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Itulah jantung orang Malaysia. Jantung itu telah dirakam ke dalam layar perak dan jantung itu telah merentasi sempadan. Seorang pemuda di Australia bertanya, orang Malaysia ini, hati mereka diperbuat daripada apa sebenarnya? Seorang penonton di Amerika menulis, saya rasa mau memeluk raja muda itu. Mereka ini tidak menangis kerana mereka belajar sejarah Malaysia. Mereka menangis kerana mereka melihat jantung orang Malaysia di layar perak. Hati Panglima Awang dari 500 tahun dahulu sedang membuatkan pawagam di seluruh dunia pada tahun 2024 ini menangis. Itu bukan dicipta oleh kesan khas komputer, bukan juga dicipta oleh budget. Ia dicipta oleh cara hidup kita. Cerita yang baik akan menewaskan masa. Dan kini, cerita kita sedang menawan dunia. Perkara yang paling Malaysia, rupa-rupanya adalah perkara yang paling bersifat kemanusiaan. Itulah sebabnya ia berjaya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan satu baris komen. Saya pun dah tonton film ini. Jika Anda belum menonton, semoga video ini menjadi alasan Anda untuk ke pawagam. Jika ada rakan-rakan Anda yang belum menonton, kongsikan video ini kepada mereka. Ini bukan cerita tentang film. Ini adalah untuk menyampaikan cerita kita. Langganan dan tanda suka Anda sentiasa menjadi kekuatan bagi kami. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.